Shalom, selamat bergabung dalam ibadah streaming Sinode GKIM. Sungguh merupakan satu sukacita besar jika kita semua jemaat, Bajem, dan cabang yang berada di bawah naungan Sinode GKIM bisa bersama-sama bergabung untuk beribadah. Dan walaupun kita terpisah oleh jarak dan ruang, karena kita tersebar di berbagai kota, baik di Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Solo, Batam, maupun Yogyakarta. Tapi kita bisa bersama-sama menyatukan hati untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan beribadah kepadanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memperingati Hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus ke bumi ini. Mari kita akan segera memulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Karena kita akan menghadap hadirat Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Serta
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, nobatkanlah Raja, Raja di atas segala raja. Nobatkanlah Raja, domba di tatanya, denganlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia
Mari dengan sujud sembah kita nobatkan Raja di atas segala raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita beribadah bersama-sama. Ini adalah mimbar Sinode GKIM, juga kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Kita percaya bahwa ibadah ini dapat diselenggarakan oleh karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya sampai selamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gloria Patri. Kita setiap orang sungguh rindu untuk menghormati dan meninggikan Allah kita. Namun kita juga adalah orang-orang yang masih berada di dalam kedagingan dan seringkali jatuh dalam dosa. Karena itu firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 12-13 berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saat ini kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Betapa hati kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kami sungguh sadar bahwa seringkali kami jatuh di dalam dosa.
Seringkali kami memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, tidak menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau hanya bisa dijumpai di dalam kekudusan. Itu sebabnya kami memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, kejahatan dan pelanggaran kami. Menyucikan hati kami sehingga kami boleh dilayakkan berada di hadirat-Mu, memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melihat kesungguhan hati kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami sekalian, melawat setiap kami, sehingga ibadah ini boleh sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, berita anugerah diambil dari Mazmur nomor 103 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya sehingga mengutus Kristus datang ke dunia dan mengampuni semua dosa kita. Kan itu mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan. Darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. dengan penuh syukur sekali lagi kita katakan pujilah. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya.
Saudara dipersilahkan untuk duduk. Yesus berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Puji Tuhan, karena Kristus telah naik ke surga dan telah mengutus Roh Kudus ke dunia ini untuk tinggal di dalam setiap kita anak-anak Tuhan, untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kita. Roh Kudus adalah nafas hidup Allah yang melahirbarukan jiwaku. Roh Kudus, nafas hidup Allah, melahirbarukan jiwaku. Biarlah kuasa kebangkitannya mengubah hati dan hidupku. Biar firman-Mu hidup dalamku, beriku iman meski tak lihat, dan kerinduan untuk hidup kudus. Roh Kudus, beriku hidup baru. Mari kita bersama-sama belajar menyanyikan lagu Roh Kudus, nafas hidup Allah. Roh Kudus, nafas hidup Allah, melahirbarukan jiwaku. Biarlah kuasa kebangkitannya mengubah hati dan hidupku. Biar firman-Mu hidup dalamku, beriku iman meski tak lihat, dan kerinduan untuk hidup kudus. Roh Kudus, beriku hidup baru. Roh Kudus, tinggallah dalamku, hingga sukacita-Mu nyatalah. Roh Kudus, tinggallah dalamku, biar sukacita-Mu nyatalah. Kasih menutupi semua dosa dalam pikiran dan perbuatan. Kebaikan bagi semua orang, kelemah lembutan beri damai, menyadarkan akan anugerah, nyatakan Kristus di dalamku. Dan Roh Kudus yang sejak permulaan telah memberi hidup bagi ciptaannya. Roh Kudus, sejak permulaan beri hidup bagi ciptaannya. Nyatakan kuasa-Mu di bumi, biar gereja-Mu
menantikannya. Biar doa kami dinaikkan, pimpin kami jalani hidup dalam kesatuan. Biarlah Kristus dinyatakan di seluruh dunia. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dalam kesatuan biarlah Kristus dinyatakan di seluruh dunia. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami datang sebagai seorang yang ingin diajar oleh Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid. Berikan kepada kami kesungguhan seperti seorang murid. Supaya ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita. Ketika kami berjumpa dengan perkataan-perkataan-Mu, kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Itulah sebabnya Tuhan, kami membuka hati kepada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan keindahan dari firman Tuhan ini. Pimpinlah, kuasailah dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga firman ini boleh diberitakan dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita jemaat seluruh GKIM beribadah bersama-sama, saudara. Sungguh sebuah kebahagiaan kalau kita boleh bersama-sama di dalam satu ibadah. Oleh karena itu saya menyapa jemaat-jemaat GKIM, baik yang ada di Bandung dan sekitarnya, maupun yang ada di luar kota dan di luar pulau, yang ada di Cirebon, di Tasikmalaya, di Solo, di Jogja, bahkan di Batam. Kiranya ini menjadi sebuah momen kebersamaan yang indah di antara kita, bahwa kita telah disatukan di dalam Sinode Gereja Kristen Immanuel. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode GKIM yang telah mempercayakan pelayanan pemberitaan firman Tuhan ini kepada saya. Jemaat sekalian, 弟兄姐妹， hari ini kita beribadah bersama-sama 今天我们一起在这里敬拜， di dalam rangka mimbar Sinode GKIM, 在契会交换讲台的过程中， juga sekaligus bertepatan dengan memperingati hari Pentakosta. 同时也是纪念圣灵降临节。 Itulah sebabnya tema kita pada hari ini adalah 所以今天早上我们的题目是 membangun keindahan relasi di dalam pelayanan. 在服事中建造关系，美好的关系。 Kita akan membaca bersama-sama 我们一起来读一段的经文， di dalam
1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 在哥林多前书12章1节到11节， Tetapi kita tidak akan membaca semuanya. 但是我们没有全部把它读出来。 Saya akan membacakan ayat 1, lalu ayat 4 sampai 7 dan ayat yang ke-11. 我们将从第1节开始，以后就第4节到第7节，最后第11节。 Demikian firman Tuhan. 神的话这样说： Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. 弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。 Ada rupa-rupa karunia, 有各样的恩赐， tetapi satu roh. 但是却只有一个灵。 Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 我们有各样的服侍，但是我们只有一个上帝。 Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, 同时有各样奇妙的作为， tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 神却是一位在众人里面运行一切的事。 Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 圣灵显在个人身上，是叫人得益处。 Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. 但是只有一位的灵，并且是同样在做的， Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 给每个人一个能力，让他们可以行出来。 Saudara-saudara, 各位弟兄姐妹， pada dasarnya kekristenan adalah sebuah relasi. 其实呢，基督教里面最主要的是关系， Relasi dengan Allah 与神之间的关系， dan relasi dengan sesama orang percaya. 同时与同信仰的人的一个关系。 Kita sama seperti orang tua 我们就像一个老人家， terhadap anak-anak. 对于我们的子女， Dimulai dari seorang bayi 从一个婴孩开始， bertumbuh menjadi anak-anak muda, 成长成为一个少年人， lalu menjadi orang dewasa. 之后就成为成年人。 Demikian ia menghendaki anak-anaknya 他要他的孩子们， untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. 让他们成长在属灵上成长， Dan adalah sudah pasti 并且很肯定的， bahwa di dalam prosesnya 在这样的一个过程中， pertumbuhan rohani itu terjadi di dalam relasi, 那么属灵的经历就会这样成长。 di mana setiap kita diikat oleh kasih Kristus, 我们每个人因为上帝的爱把我们牵连在一起， disatukan di dalam kasih, 在爱里面合一， saling melayani, 彼此服侍， saling membantu, 彼此互相帮助， saling memberi, 彼此施以， saling menguatkan, 彼此坚固， dan saling menghormati. 并且彼此尊重。 Disinilah relasi yang mendalam itu terbentuk. 这是一个很深入的关系的被建造。 Saudara, 各位弟兄姐妹， setiap kita membutuhkan relasi yang seperti ini. 我们每个人需要这样的一个关系， Dan relasi itu terjadi dan dibangun dengan sengaja. 这样的一个关系是特意把它建造出来。 Di mana salah satunya dicirikan 有一个地方是特别有记号的， dengan keterlibatan setiap anggotanya di dalam pelayanan. 在侍奉当中彼此之间的一个美好的关系的联络， Bukan sekedar terlibat di dalam pelayanan, 不但在侍奉上彼此服侍， tetapi tindakan melayani itu lahir dari rohani yang sehat. 但是这样的一个服侍要在健康的灵命中被建造出来。 Maka tidak seorang pun yang tidak penting di dalam gereja. 所以在教会里面没有一个人是不重要的， Karena tiap-tiap orang diberikan karunia Roh Kudus 因为每个人有圣灵的恩赐赐给他们，
untuk memampukan setiap kita melayani Tuhan. 让他们有能力来侍奉上帝。 Roh Kudus memberikan secara khusus kepada tiap-tiap orang 圣灵特别给每一个人 karunia-karunia untuk melayani. 在侍奉上不同的各样恩赐， Minimal satu orang menerima satu karunia. 最低限度每个人都有一个不同的恩赐。 Tetapi tidak ada orang yang menerima semua karunia. 但是没有一个人是很完备的，每一种恩赐都有。 Karunia-karunia Roh Kudus itu banyak jenisnya. 圣灵的恩赐是有多样的， Bukan hanya 9 seperti di dalam 1 Korintus 12. 不是单单在哥林多前书12章所描述的9种。 Di dalam bacaan itu tidak dimaksudkan sebagai sebuah daftar lengkap. 在我们所读的经文当中，不是很全面的一个完整的一个说明。 Itu hanya menunjukkan banyaknya karunia yang dibagikan oleh Roh Kudus. 只是指明是圣灵分派各种不同的恩赐， Dengan karunia-karunia inilah 在这样的种种的恩赐中， setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan 我们每个人蒙召来侍奉上帝， dan untuk membangun keindahan relasi di antara sesama. 并且在服事中建造美好的关系。 Karunia-karunia itu diberikan 这样的恩赐被赐予， demi kepentingan bersama 为着大家共同的需要， atau demi keuntungan sesama 或 kita. 者为着我们大家彼此之间所需要的恩赐。 Tetapi patut disayangkan, saudara, 但是好可惜的， orang-orang percaya di Korintus 在哥林多那些相信主的人， telah gagal paham 他们在认知上错误， keragaman karunia yang semestinya memampukan mereka melayani, 不同的恩赐其实让他们有更好的服侍， yang seharusnya mereka pakai 其实他们要好好的使用， untuk membangun keindahan relasi di dalam pelayanan, 来在服侍中建造一个美好的关系。 berubah menjadi ajang pamer, 但是结果成为他们在那边炫耀自己， menjadi ajang kompetisi. 他们在那边竞争。 Saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， kompetisi dapat diartikan sebagai perlombaan. 那么竞争在这里可以说是一种比赛。 Di dalam kompetisi, setiap pesertanya bersaing satu dengan yang lain. 在比赛当中，大家彼此竞争。 Sebenarnya, jika ada sportivitas, 其实，如果他们有一个健康的理念， kompetisi itu ada sisi baiknya. 其实竞争有它的好处， Karena dapat meningkatkan kualitas kerja 因为可以提高他们工作的质量， atau kualitas pelayanan kita. 或者他们在侍奉中的一个质量。 Namun kompetisi mudah berubah 但是竞争很容易改变， menjadi pementingan diri sendiri. 成为个人自己的事业需要。 Perhatikan saja di dunia olahraga, saudara. 我们看在世界的运动场， Dunia olahraga didasarkan pada semangat persaingan. 他们在比赛的当中有一个竞争的力量， Pada ajang untuk membuktikan 特别来证明 siapa yang lebih unggul dari yang lain. 谁比别人更好。 Semangat persaingan juga mudah ditemukan di dalam dunia kerja. 在工作上竞争的这个思想也很容易发生， Di dalam dunia pendidikan. 在教育界， Bahkan juga dapat kita temukan di dalam keluarga. 甚至在家庭当中，我们也会发现， Anak yang sulung bersaing dengan anak yang bungsu. 那么长子跟老幺在那边竞争， Bagaimana dengan di gereja, saudara? 在教会又怎么样呢？ Seharusnya tidak ada 应该是不存在， dan tidak boleh ada. 其实也不可以存在。 Dan kalau ada harus segera diatasi. 如果存在的话，要马上去解决。
Sebagian dari kita mungkin akan terkejut 可能在我们当中会感觉到很吃惊， karena ternyata semangat persaingan juga ditemukan di gereja. 因为在教会的肢体当中也经常有很多的竞争。 Sebagai contoh di gereja Korintus, 在哥林多教会成为一个例子， persaingan di gereja Korintus 在哥林多教会的竞争， bahkan berlangsung dengan sengit, 那么非常的激烈。 dengan segera menghancurkan keindahan relasi 他们在那边粉碎了彼此之间美好的关系， dan memunculkan perselisihan, 而提高的就是他们 pertengkaran, 的竞争、争 pertikaian, 吵，甚至吵闹， menghentikan semangat melayani, 停止了他们侍奉的一个精神， menceraikan kekerabatan, 那么粉碎了他们的侍奉， dan mengakibatkan perpecahan dalam gereja. 造成了教会里面的分裂。 Sebagian orang 一些个人， merasa enggan melibatkan diri di dalam pelayanan. 他们很不愿意的在侍奉当中参与， Sebaliknya, 相反的， membatasi diri hanya sebagai pengunjung gereja. 那么他们到礼拜堂只是成为一个观众， Tidak lebih dari itu. 不超乎这个。 Hasil akhirnya, 结果呢？ semangat persaingan itu 那么这样的一个竞争的精神， menjauhkan seseorang dari teman-teman dan saudara-saudara yang lain. 让他们彼此弟兄姐妹之间分裂了他们的关系。 Inilah yang terjadi di gereja Korintus. 这是在哥林多教会所发生的。 Tetapi Korintus bukan satu-satunya, saudara. 但是哥林多不是唯一的。 Hal yang sama dapat terjadi hari ini 那么同样的事情今天也能够发生 di gereja kita, 在我们的教会， di komunitas kita, 在我们的环境当中， dan barangkali 可能 maafkan saya, 很对不起， mungkin saja salah satu pelakunya adalah saya atau saudara. 可能这一些事情的触犯者是你或者我。 Maka membangun keindahan relasi di dalam pelayanan 所以在侍奉当中建造一个美好的关系， sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. 是我们应该同心奋斗的目标。 Apakah yang menyebabkan persaingan di gereja Korintus itu? 在哥林多教会是什么原因让他们在那边竞争？ Masalah karunia. 其实是有关他们的恩赐。 Inti perdebatan di jemaat Korintus 在他们的竞争的重点， mengerucut kepada karunia bahasa roh. 它的焦点是在讲方言。 Mereka menganggap inilah karunia yang paling utama. 他们认为这是最重要的， Tidak ada karunia sepenting karunia bahasa roh. 没有其他的比讲方言更重要。 Dengan karunia ini setiap orang yang menerimanya 借助这样的恩赐，每个人所接受的， menjadi kelompok elit rohani. 就成为他们属灵上的一个高峰点。 Itulah sebabnya mereka berlomba-lomba mengejar karunia ini 所以他们在竞争来得到这样的一个恩赐， demi pengakuan diri. 为了他们有一个自我认可。 Sebaliknya, 相反的， mereka mengabaikan 他们却忽略了， dan meremehkan karunia-karunia yang lainnya. 并且他们看清了其他的恩赐。 Kita mungkin mengeritik orang lain 我们可能在那边责怪别人， yang dikuasai oleh semangat persaingan ini. 因为他们竞争的那种精神。 Namun sebenarnya kita punya rasa haus yang sama 其实我们也有同样的一个渴望， untuk lebih dari yang lain. 我们要比别人更好， Keinginan untuk menjadi nomor satu 成为1号人物。 walaupun harus menginjak-injak orang lain di 虽 dalam 然 prosesnya. 我们在过程中要践踏其他的同工，
semangat persaingan itu berada di dalam diri kita. 这样的一个精正的一个精神在我们本身存在。 Jika demikian, saudara, 如果是这样的话， kita membutuhkan solusi bagi persoalan ini. 我们要得到一个出路，在这样的一个问题上， Maka kita harus memperhatikan kebenaran Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. 我们需要得到来自于使徒保罗的签名。 Pertama, 首先， pemahaman yang benar. 一个正确的一个认识， Di ayat 1, 在第一节里面， Paulus menegaskan perlunya memahami karunia-karunia Roh Kudus dengan benar. 保罗在这里特别强调，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。 Ada 2 kata yang perlu kita perhatikan di dalam ayat 1 ini. 在这第一节当中有2句话非常重要。 Yang pertama, 首先， kata mengetahui kebenarannya. 认识属灵的， Di dalam terjemahan yang lain 在别的翻译里面， disebutkan menjadi bodoh. 成为以作以昧， Menjadi bodoh 成为一个以昧的人， bisa karena kurang informasi. 可能因为得到的线索少了， Bisa salah atau gagal memahami. 我们可能会认错或者误解了， Bisa juga berarti menolak dengan kasar. 或者很粗暴的在那边咀嚼。 Maka Paulus menaruh perhatian 所以保罗非常认真的， kepada kalimat yang diucapkannya. 他为着他所说的话， Aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. 我要你们明白真理。 Bagaimana memahami karunia-karunia Roh Kudus ini dengan benar. 我们怎么样的来明白属灵的恩赐的一个正确性？ Kata penting yang kedua 那么第二点重要的字 adalah Roh Kudus. 就是圣灵， Menegaskan kepada kita 在这里强调， bahwa karunia-karunia tersebut berhubungan dengan Roh Kudus. 那么这一些的恩赐跟圣灵有关。 Dengan kata lain, 用别的话来说， dikerjakan dan dibagikan oleh Roh Kudus. 是圣灵在那边做，并且分给大家。 Itu artinya adalah 他的意思是说， karunia-karunia itu bukan untuk kepuasan, 这些恩赐不是为了满足感， bukan untuk kebanggaan diri sendiri, 也不是在那边可以自傲， tetapi untuk memampukan kita melayani Tuhan dan sesama. 但是让我们可以更好的来服侍上帝和服侍我们周边的人， Melayani dengan cara Allah. 用上帝的方式来服侍。 Yang kedua, 第二点， Allah Tritunggal 三 sebagai pemberi karunia-karunia. 三位一体的真神，他是赐给我们恩赐的。 Di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, 第4到第6节， Paulus sengaja menyusun kategori ini 保罗特别在这里来安排， untuk menunjukkan pada Allah Tritunggal sebagai pemberi karunia-karunia. 来指明三位一体的真神所赐给我们的。 Mari kita perhatikan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. 我们一起来注意看第4到第6节， Rupa-rupa karunia, 恩赐原有分别， tetapi satu roh. 圣灵却是一位， Rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 各种各样的服侍，但是只有一位上帝。 Rupa-rupa perbuatan ajaib, tetapi satu Allah. 各样的奇妙的作为，但是却只有一位上帝， Yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang.
那么这一切所做的，就是在众人的当中。Tiga pengelompokan ini dihubungkan dengan tiga pribadi Allah di dalam Tritunggal. 这三个部分在三位一体的真神当中分别出来， Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 父神、圣子和圣灵。 Maka menjadi jelas bahwa perhatian utama Paulus 所以在这里，保罗的中心点 adalah bahwa karunia yang bermacam-macam itu 在这些不同的恩赐当中， dikerjakan dan dibagikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. 是圣灵在做，并且分发给每一位相信上帝的人。 Maka dengan cara ini 借着这样的方法， Paulus memperkuat bahwa karunia yang bermacam-macam itu dari sumber dan pemberi, yaitu Allah. 那么保罗在那边很坚定的，这一些的恩赐是上帝所赐予的。 Dengan demikian 1 Korintus 12, 4-7那么借着这样，哥林多前书 memberikan rencana dasar pelayanan yang trinitarian. 4节到7节在那边说明三位一体的真神各样的服侍。 Maka pelayanan yang efektif adalah 一个很有效的服侍， dengan meniru pelayanan Allah Tritunggal. 借着三位一体真神的服侍来效仿他。 Tiga pribadi tetapi satu. 三位却是一体， Berbeda-beda tapi terikat di dalam kesatuan. 不同，但是他们合一在一个范围之内， Tidak ada perselisihan, 在那边没有纷争， tidak ada perpecahan. 在那边也没有分裂， Indah sekali, bukan? 这不是很美吗？ Yang ketiga, 第三点， Paulus menyatakan tujuan pemberian karunia-karunia. 保罗在这里说明，赐给我们恩赐的， Di ayat yang ke-7, 在第7节里面， Paulus beralih dari Allah sebagai pemberi karunia 那么保罗在那里转移，从上帝赐恩的上帝 kepada tujuan dari pemberian karunia-karunia itu, 来说明他赐给人的这一些目的， yaitu memberikan keuntungan kepada sesama orang percaya 叫相信的人得益处。 pada saat mereka berkumpul bersama-sama, 当他们在一起的时候， pada saat mereka beribadah kepada Tuhan. 当他们一起敬拜主的时候， Maka di sini Paulus mematahkan anggapan orang-orang Kristen Korintus. 那么在这里，保罗在那边来拆开，那么哥林多信徒们的一个观念， Yang menilai bahwa karunia itu untuk kebanggaan diri. 来说明这一些恩赐不是为着自己的显耀， Yang menilai karunia bahasa roh itu sebagai yang paling dibutuhkan. 那一些认为讲方言是最重要的， Dan yang lain boleh diabaikan. 而其他的可以放在一边， Ini gagal paham. 这个是非常的失败。 Tujuan pemberian karunia itu 赐予这些恩赐的目的， bukan untuk memuaskan diri kita. 不是来满足我们自己， Bukan untuk menaikkan status penghargaan terhadap diri kita. 不是来高抬自己、提高自己的位分， Tetapi untuk membangun sesama kita. 但是是为了提高大家一起来成长， Di dalam komunitas gereja di mana kita ada. 在我们教会彼此之间的一个存在。 Maka saya dapat menyimpulkan. 所以在这里我有一个总结： Pertama, 首先， keragaman karunia-karunia 在这里不同的一些恩赐 yang dibagi-bagikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita 是圣灵赐予我们每一位相信主的人， adalah agar kita dimampukan 好让我们可以 untuk melakukan pelayanan yang efektif. 来更好的、有效的服侍， Bukan pelayanan yang bersifat kompetitif.
不是在那边竞争性的服侍。 Keragaman, bukan keseragaman. 那么，一个不同的恩赐，而不是说同样的恩赐。 Pelayanan yang efektif itu adalah 有效的服侍是 melayani Allah sesuai dengan karunia-karunia yang diberikannya. 服侍上帝，照着上帝所赐给我们不同的恩赐。 Yang kedua, 第二点， keragaman di dalam kesatuan. 那么在不同的恩赐当中的合一， Didasarkan kepada pelayanan Allah Tritunggal. 它的重点是照着三位一体的上帝。 Allah Tritunggal haruslah menjadi model bagi kehidupan komunitas kita. 三位一体，他们的服侍应该成为我们大家存在的一个模范。 Maka keragaman semestinya dipandang 所以在不同的恩赐上，我们应该这样来看， sebagai alat untuk bersatu, 那么成为一个我们合一的启明， membangun relasi yang indah di dalam pelayanan, 在侍奉当中建造美好的关系， bukan sebagai alasan untuk bersaing, 不是成为我们一个竞争的理由， bukan sebagai alasan untuk terjadinya perpecahan di antara kita. 也不是成为我们分裂的一个理由。 Saudara-saudara, 各位弟兄姐妹， oleh karena itu mari kita mensyukuri 因着这个缘故，我们一起来感恩， dan menerima keragaman di dalam gereja, 并且在教会当中，我们要接纳各样不同的恩赐， dan di dalam pelayanan kita, 并且在我们的服侍中， untuk membangun keindahan relasi di dalam pelayanan, 来建造在服侍中一个美好的关系， saling memperlengkapi satu dengan yang lain, 彼此互相补助， untuk bertumbuh bersama-sama 我们一起来成长， melalui pelayanan setiap kita. 借助我们每一位的服侍。 Tetapi 但是 tetap kritis di dalam menyikapi kepelbagaian karunia-karunia itu, 但是在不同的恩赐当中，我们仍然大家要同心， dengan tetap menjaga kesatuan. 我们来坚守我们的合一。 Jagalah agar fokus pelayanan kita tetap pada Kristus, 我们的服侍的对象仍然是为着基督， untuk meninggikan Kristus 来高举基督， di dalam kehidupan dan pelayanan setiap kita. 在我们的生活、生命和我们的服侍当中， Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. 愿神来祝福我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， kami bersyukur 我们向你感恩， untuk karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. 你赐给我们大家有不同的恩赐， Tuhan sudah memilihkan 神你已经拣选我们， secara khusus karunia-karunia kepada kami, 特别给我们恩赐， bukan demi kepentingan diri kami, 不是为着我们自己的需要， bukan untuk meremehkan yang lain, 我们也不是为着看不起别人， bukan untuk membanggakan diri kami, 也不是让我们在那边高抬自己， tetapi untuk membangun keindahan relasi di dalam pelayanan, 而是为着建造一个更美好、一个更合一的一个服侍。 di mana setiap kami penting di dalam komunitas kami. 我们每个人在我们的群体当中是那么的重要， Kiranya melalui setiap pelayanan kami, 但愿借着我们每个人的服侍， kami semakin bertumbuh di dalam mengenal Kristus, 让我们在认识基督的路上更加认识主， semakin meninggikan dan memuliakan Kristus. 更加高举、更加荣耀基督。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama gereja di segala tempat dan di semua abad,
kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saat ini kita diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bila saudara rindu, saudara bisa memberikan persembahan kepada gereja lokal masing-masing. Saudara bisa memberikan melalui transfer rekening seperti yang tercantum di bawah ini. Atau saudara juga bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, menyimpannya, dan kemudian pada saat saudara bisa datang beribadah di gereja lokal saudara, saudara boleh membawanya dan menyerahkan persembahan saudara. Atau untuk beberapa gereja yang mempunyai QR Code, saudara dapat scan QR Code yang ada sebelah kiri saya dan melakukan persembahan digital. Kita bersyukur karena hari ini setelah mendengar firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menyatakan respon kita dan tekad kita dengan menyanyikan pujian bertumbuh dalam kasih sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, tua yang besar dan menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, tua yang besar tak berhenti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Biarlah ini menjadi satu tekad kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah streaming. Gereja-gereja Tuhan di Sinode GKIM boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengingat akan jemaat-Mu. Setelah sekian lama kami berjuang berhadapan dengan pandemi corona. Setelah sekian lama kami juga tidak bisa beribadah di rumah Tuhan dan hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya hati kami tetap senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah saat seperti ini menjadi saat di mana kami kembali merefleksi diri tentang makna ibadah yang sebenarnya yang seharusnya kami miliki. Bahwa beribadah kepada Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan ataupun tempat.
Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara mereka tatkala mereka ada di rumah, sekian lama terbatasi di dalam aktivitas mereka. Ada banyak di antara mereka yang mulai mengalami kebosanan. Ada banyak di antara mereka mulai jenuh dengan kondisi yang ada. Ada di antara mereka mungkin imannya juga mulai goyah. Mereka mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Ada di antara mereka juga saat ini mungkin mengalami satu kondisi bagaimana kesulitan hidup membuat mereka menanyakan tentang Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang mengalami usahanya mengalami kemacetan. Tuhan, biarlah dalam kondisi seperti itu Kau hadir. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan iman yang senantiasa tetap percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Supaya mereka boleh merasakan pemeliharaan Allah itu nyata tiap-tiap hari dalam hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja-gerejamu di Sinode GKIM. Biarlah Tuhan juga menolong memberikan kami hikmat, kekuatan dan kemampuan untuk terus bisa menggembalakan jemaat Tuhan dalam situasi yang tidak mudah ini. Tuhan berikan kami kemampuan untuk bisa menggunakan segala sarana prasarana dan kemajuan teknologi untuk menolong kami melayani dan juga menggembalakan jemaat Tuhan. Sehingga situasi kondisi ini tidak menjadi penghambat bagi kami untuk terus membimbing dan mengarahkan seluruh jemaat Tuhan bertumbuh di dalam panggilan mereka menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyadari situasi saat ini bukanlah situasi yang mudah. Pemerintah terus berupaya bersama dengan seluruh pihak untuk bersama-sama berjuang supaya bangsa ini boleh lepas dari pandemi corona. Berbagai kebijakan-kebijakan diambil dan selama ini sudah dijalankan. Tuhan, kami rindu biarlah kesadaran masyarakat boleh timbul. Kami rindu biarlah pemerintah juga diberikan hikmat bijaksana. Para dokter dan juga perawat yang melayani di rumah sakit diberikan semangat, pemeliharaan, kekuatan kesehatan daripada Tuhan tatkala mereka harus berjuang merawat pasien yang terjangkit COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami rindu negara ini boleh bebas dari pandemi corona. Bahkan wacana untuk menjalankan new normal, Tuhan juga menolong dan campur tangan supaya masyarakat boleh mengerjakan semuanya itu, menjalani aktivitas mereka tiap-tiap hari dengan tetap memperhatikan kebersihan, memperhatikan akan pola hidup yang sehat, bahkan juga physical distancing. Terima kasih Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan boleh nyata bagi bangsa dan negara kami, bahkan juga bagi gereja kami dan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan persembahan yang boleh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh kami persembahkan dengan hati yang penuh syukur. Dan Tuhan yang boleh memberkati sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Allah Tritunggal dalam doksologi. Puji Dia malaikat
Jemaat Tuhan, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Janganlah engkau melupakannya, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan satu kebaktian streaming bersama-sama dengan gereja-gereja di Sinode GKIM. Hari ini adalah mimbar sinode dan bertepatan juga saudara dengan perayaan Pentakosta. Kiranya Tuhan terus senantiasa memunculkan dan juga menggelorakan semangat kita untuk terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Saudara kasih Tuhan, biarlah dalam situasi yang tidak mudah ini, saya berdoa setiap kita boleh senantiasa merasakan pemeliharaan Allah itu nyata. Jemaat-jemaat Tuhan baik yang ada di Bandung, di Tasikmalaya, Cirebon, Jogja, Solo dan Batam, semua kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus dipersatukan oleh Tuhan di dalam satu kasih, sejiwa dan setujuan untuk menjalankan visi dan misi yang Tuhan anugerahkan menjadi terang bagi dunia ini. Saudara kasih Tuhan, atas nama Badan Pekerja Sinode GKIM kami mengucapkan terima kasih. Yang pertama ialah kepada Pendeta Herman Yeremia selaku Ketua Bidang Teologi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, rekan-rekan majelis, hamba Tuhan dan aktivis dari GKIM, KM Tong Jemaat Bandung yang sudah melayani dan juga membantu di dalam proses recording. Yang ketiga ialah seluruh rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis sesinode GKIM yang sudah mendoakan, mempublikasikan, dan mendukung terlaksananya ibadah hari ini. Akhir kata, selamat hari Minggu. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian melewati masa-masa yang tidak mudah ini dengan penuh iman dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kita berdoa supaya waktu seperti ini, waktu yang tidak mudah ini segera berlalu dan kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.